ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Muslimin, muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini, mudah-mudahan saya dilancarkan lidah saya untuk saya berkongsi maklumat dengan tuan-tuan berkaitan dengan peribadi yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad, yang sehingga hari ini saya sangat-sangat sedih di atas umat Islam yang tidak mengenali beliau secara tepat. Saya alhamdulillah telah direzekikan untuk bertemu dengan yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad dulu secara tak rasminya di Pakistan. Saya dulu belajarnya di Pakistan. Mula belajar di Idrisiyah, kemudian belajar di ITM dan seterusnya belajar di Pakistan. Di 2-3 tempat lah. Salah satunya ialah World Federation of Islamic Mission. Jadi, diringkaskan cerita, setelah saya kembali ke Malaysia ini, tidak lama kemudian saya bertugas di Melaka lah. Bertugas di Melaka, mula-mula di Majlis Agama Islam Melaka. Kemudian menjadi pegawai khas agama dan dakwah kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Ali Rostam lah. Yang sekarang di mana beliau menjawat jawatan sebagai Yang di-Pertua Negeri Melaka. Semasa saya menjawat jawatan sebagai pegawai khas agama dan dakwah kepada Tan Sri Ali Rostam, saya telah dijemput oleh seorang SB lah, Special Branch atau Intelligence, untuk bertemu dengan Abuya lah. Masa tu naik kapal terbang. Jadi itulah yang saya rasa pertemuan yang pertama sekali secara rasmi yang berlaku pada tahun 2003. Di mana saya melihat wajah Ustaz Asy'ari Muhammad. Saya tidak tahulah pada pengamatan, penglihatan, pandangan, rumusan orang lain. Tapi bagi saya secara peribadinya, kali pertama saya bertemu dengannya, saya melihat wajahnya, subhanallah, saya terus menangis. Menangis macam budak kecil. Menangis dan terus menangis. Rupa-rupanya dalam saya menangis tu, saya tak sedar Abuya atau yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad bercakap sesuatu berkaitan dengan saya lah. Jadi ketika itu perasaan saya sungguh terharu, sayang pada Abuya dan seolah-olah mahu meninggalkan jawatan lah, kerja saya. Tapi tak dibenarkan oleh Ustaz Asy'ari Muhammad dan menasihatkan saya untuk terus berkhidmat kepada Tan Sri Ali Rostam. Dalam sesi yang lain, saya ambil poin yang penting saja tuan-tuan. Di mana saya dalam satu majlis bersama dengan Abuya. Ini saya nak berkongsi karamah beliau lah. Di mana terdetik dalam hati saya, ya Allah, saya katakan sekiranya Abuya ini benar-benar Fatah Tamimi, maka tunjukkanlah buktinya ya Allah. Ni jauh ni jarak saya dengan Abuya tu agak jauh lah. Dan saya bercakap dalam hati. Jadi pada lahir dia tak dengar lah. Cuma saya sebut begitu, saya minta lah dengan Allah SWT. Tiba-tiba entah macam mana, Abuya menggerakkan badannya. Pusing sedikit demi sedikit, penuh tertib. Kemudian menghadap kepada saya. Ramai, orang masih ramai dan agak jauh. Dan bercakap tentang tajuk Fatah At-Tamimi atau Pemuda Bani Tamim. Saya tersentak
terkejut tuan-tuan. Itulah pengalaman saya. Kalau nak kata kebetulan, di hari yang lain, pernah Abuya di waktu yang lain, Abuya bertanya kepada saya, berapa umur Ustaz? Saya kata 40 tahun Abuya. Abuya kata, muda. Abuya kata muda. Muda lagi. Alhamdulillah, saya sekarang ni dah lanjut usia, dah tua. Maknanya benarlah kata Abuya, insya-Allah saya panjang umur. Seterusnya, Abuya bertanya lagi kepada saya, Ustaz boleh cakap Arab? Abuya tanya kepada saya kata insya-Allah Abuya. Kemudian Abuya bertanya sekali lagi, Ustaz boleh cakap Arab? Insya-Allah Abuya. Jadi pada saya, sesuatu yang sangat penting Abuya cuba bagi tahu untuk saya mempertajamkan ataupun menguasai bahasa Arab. Itulah pada pandangan, pada pemikiran saya lah di waktu itu. Jadi, walaupun saya tidak pernah menganggotai Al-Arkam, tapi di waktu lain saya pernah bertemu dengan Abuya sebagai tetamunya yang dijemput khas lah, istilahnya khas lah. Walaupun saya ini seorang hamba Allah yang haprak lah, yang banyak salah dan silap. Tapi saya melihat pribadinya sangat memuliakan tetamu. Sebenarnya, di mana saja Abuya sangat memuliakan tetamu sebenarnya. Jadi amatlah malang apabila kita umat Islam yang tidak mengenali Abuya ni membuat tuduhan yang bukan-bukan. Sekiranya ada perkara-perkara yang tak elok berlaku, perkara yang agak pelik berlaku, mengapa tidak kita memberanikan diri bertemu dengan Abuya atau wakilnya, bertanya, mengambil tahu, mengambil inisiatif untuk mendapatkan keterangan yang sebenar. Ini tidak berlaku. Jadi, bila ini tidak berlaku, maka tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan yang tak betul dilemparkan kepada Abuya. Sedangkan Abuya itu, subhanallah, Masya Allah. Tuan-tuan nanti insya-Allah akan terkejut. Sebenarnya, Abuya ni selain daripada keturunan yang baik-baik, sebenarnya Abuya ni memang seorang yang hebat. Seorang yang berilmu. Seorang yang berilmu. Tuan-tuan yang tak tahu. Seorang yang alim. Seorang yang boleh bercakap Arab dengan fasih. Seorang yang dia ini sebenarnya kedudukannya sebagai mujtahid. Cuma kita sangka buruk. Kita tak mendekatinya. Kita tak tahulah. Tengok karangan-karangan kitabnya. Buku-bukunya. Sajak-sajaknya. Buah fikirannya. Dahsyat. Sehingga jamaahnya melebar satu dunia. Meluas satu dunia. Subhanallah. Membuat kerjasama dengan negara-negara luar. Hebat. Tapi sedih. Saya melihatkan bahawa masih ramai lagi yang tak faham. Depan mata dah bukti dah. Seolah tuan nak tunggu nanti bila berlaku satu keajaiban yang dahsyat. Dan selama hari ini, ramailah di antara kita yang menganggap Abuya dah tak ada. Abuya dah mati dah. Dah meninggal dunia. Dah masuk kubur lah. Sebenarnya kalau saya jawab isu ni, saya ingat jawapannya agak panjang lah. Saya ingat dalam 5 helai kertas A4 tu lebih lah jawapan. Tuan-tuan tak mengenalinya. Sebab itu macam-macam tuduhan. Nabi Isa alaihi salam telah diangkat ke langit. Imam Mahdi telah ghaib. Itu pun tuan-tuan kebanyakannya menyimpulkan bahawa Imam Mahdi itu tidak ghaib, ada, bersembunyi, islah satu malam, nanti masa dah bai'ah barulah dia dia tahu dirinya Imam Mahdi. Itulah apabila rujukan kita ni bukan seorang mujaddid, sebagai ustaz, da'i, ulama biasa, sedangkan pengetahuan berkaitan dengan Imam Mahdi diberikan kepada mujaddid. Kebetulan mujaddid ini adalah
wazir, orang kanan kepada Al-Mahdi. Maka dia diberi faham. Dan kalau kita mendengar cerita wali-wali ini sebagai faham asas lah. Wali-wali ni banyak yang gaib. Wali, orang baik. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasih Allah, wakil Allah di atas muka bumi ini wali-wali lah. Yang takut akan dosa, yang sangat cinta dan takutkan Tuhan, yang sangat rindu kepada Nabi Muhammad SAW, yang banyak selawat, banyak ibadah, banyak bangun malam, banyak mengaji, banyak muhasabah diri, merasa diri banyak dosa. Itulah wali Allah, subhanallah. Itulah Abuya. Tapi kita tak percaya. Kita tak percaya. Sebab itu, bagi saya, sekiranya orang bagi saya 1 juta, 10 juta, 10 trilion, penuh emas, langit dan bumi bagi kat saya, suruh tinggalkan Abuya, saya tak tinggalkan. Saya tak akan tinggalkan, insya-Allah. Kenapa saya bercakap hal ini? Kerana saya dah lihat, saya dah bercampur dengan Abuya, melihat akhlaknya, peribadinya, kasih sayangnya, kehebatannya, karamahnya. Sungguh-sungguh. Sebab itu kalau tuan-tuan kaji keluarganya di Malaysia ni, tengok di hujungnya At-Tamimi. Memang dia keturunan Bani Tamim. Dalam keturunan ni bukan boleh main-main tipu-tipu. Saya sangat yakin kebenaran macam itulah sifatnya. Mula-mula disisihkan, diboikot, dituduh macam-macam sesat. Tapi Abuya ni, dia bukan ustaz biasa. Dia bukan ulama biasa. Dia mujaddid. Mujaddid ni automatik dia tu ulama. Dia tu wali. Wali belum tentu lagi mujaddid. Mujaddid ni automatik dia ulama, dia wali, dia mujtahid. Kalau yang tak percaya, yang suka perli-perli ni, tunggu. Terutama golongan Wahabi ni. Tunggu nanti masa. Tuan-puan sini akan melihat karamahnya yang luar biasa. Subhanallah. Sebab itu Islam ni sangat luas, sangat dalam, sangat ajaib, kafah, menyeluruh. Ada zahir, ada yang batin. Ada perkara-perkara yang tersembunyi, ada rahsia-rahsia besar. Kita kena percayalah. Sebab yang nak menjadikan itu semuanya Allah yang maha berkuasa. Ini satu cerita, nak ceritakan kehebatan Abuya ni, iaitu dari Profesor Dr. Abdul Salam Harras dari University of Qarawiyyin, Fes, Morocco, yang sudah membimbing 200 orang PhD, filosofer higher degree, sudah membimbing 200 orang PhD, penasihat pemerintah Morocco. Dia cerita apa? Suatu hari di bulan Oktober 1985, di rumah beliau di Fes, Morocco, saya dan keluarga kedatangan tetamu yang sangat istimewa, iaitu Ustaz Asy'ari Muhammad, yang biasa dipanggil oleh pengikutnya Abuya, beserta isteri dan seorang anaknya serta beberapa pengikutnya. Tengok bahasa dia. Tetamu yang sangat istimewa. Kita melayan Abuya macam mana? Kita melayan Ustaz Asy'ari Muhammad macam mana? Subhanallah. Waliyazubillah. Macam mana sikap kita? Kita berada di akhir zaman. Zaman fitnah. Orang yang baik dianggap jahat. Takkan tak tahu. Orang yang jahat dianggap baik. Orang perjuangkan agama macam genggam berapi. Semua dah tahu tu. Tapi tak tahu nak apply, nak guna hadis tu di mana. Oleh kerana Abuya dianggap sebagai orang yang sangat-sangat istimewa, maka Profesor Dr. Abdul Salam Harras ini, dia pun menjemput juga beberapa profesor dan doktor dari University of Qarawiyyin, iaitu imam masjidnya, pembaca Quran, tuan guru, pendakwah-pendakwah terkenal, pengarang majalah Al-Huda, dan beberapa pengusaha untuk datang ke rumahnya. Nampak tu, dia muliakan Abuya. Mengapa ia begitu istimewa pada pandangan saya? Kata Profesor Dr. Abdul Salam Harras ni. Kita, pandangan kita terhadap Abuya macam mana? Subhanallah. Di antara lain, Abuya menceritakan kepadanya secara langsung ataupun dengan menggunakan audio visual yang canggih pada ketika itu tentang perjuangannya dalam membangunkan model Islam yang kafah atau syumul.
melalui jamaah Darul Arqam masa itu. Beliau mencuba untuk mengamalkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari diri, keluarga, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, penerbitan, pertanian, perikanan, transport, perdagangan dan lain-lain. Beliau juga membangunkan perkampungan Islam model seluruh Malaysia dan beberapa negara di Asia Tenggara. Waktu sekarang, seluruh dunia tuan-tuan sekalian. Tapi apa tanggapan kita, apa persepsi kita terhadap Abuya? Tepuk dada, tanya iman masing-masing. Kalau video saya ni dah yang masuk ini insya-Allah yang kelima, siri yang kelima, menceritakan tentang Ustaz Asy'ari Muhammad. Kerana kebenaran. Maka tuan-tuan tak percaya, tunggulah masanya. Jangan sombong, jangan berlagak, jangan rasa diri tu hebat sangat. Tunggu masanya. Tuan-puan yang tidak bertaubat akan menyesal. Sangat menyesal insya-Allah. Melalui video ditunjukkan betapa indahnya Islam bila diamalkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Islam. Ada pun ahli jemaah yang dulu yang ada dalam jemaah yang mengalami beberapa insiden atau ada pengalaman baik dah tentulah banyak, pengalaman yang negatif ni. Pengalaman diuji ni. Macam-macam ujian dalam jemaah tu. Tapi sudahkah kita ketahui, kita merujuk kepada pemimpin, ditimbang tara apa keputusan pemimpin. Kadang-kadang saja proses tu diujinya kita. Contoh saja. Katalah kita ni tidak bersalah. Tiba-tibalah didapati bersalah. Bolehkah kita redha? Sebab tahap ujian nak jadi ikhwan atau tentera Imamul Mahdi ni tinggi. Dahsyat. Kerana rasa diri ni tak layak, rasa banyak dosa. Jadi bukan ujian tu bentuk nikmat saja, macam-macam. Sampai tahap tu lah, ujian tu contoh saja. Sebenar-benarnya, tuan-puan boleh melihat perkembangan jamaah Abuya tu. Hebat sangat. Sampai hari ni. Subhanallah. Orang buat kerja-kerja Islam. Tak ada cari pasal, tak ada cari gaduh dengan orang luar, tak ada. Apa kata kerajaan dia orang ikut. Apa majlis fatwa kata dia orang ikut. Jadi kita ingat, wah betul lah Abuya bersalah. Itu tanggapan kita. Sedangkan kita sebenarnya tidak memberi hak keadilan yang sebenar-benarnya kepada Abuya ni. Dan saya suka menyebutkan di sini bahawa kebangkitan Islam kali yang kedua ini akan mengejutkan, menggemparkan Malaysia dan dunia secara am. Berbondong-bondong orang akan datang ke Malaysia ni. Dan Malaysia akan maju. Selamat. Subhanallah. Rohani dan fizikalnya akan maju ke depan. InsyaAllah. Jadi Abuya telah mengusahakan benar-benar jamaah sebagaimana yang dituntut oleh Rasulullah SAW dan bahawa berjamaah itu rahmat dan berpecah belah itu azab. Dan kata Profesor Dr. Abdul Salam Haras ini dia tahu itu adalah bukan perjuangan yang mudah apa yang Abuya perjuangkan. Banyak tentangan yang dihadapi oleh Abuya dan jamaahnya. Metod perjuangan Abuya adalah dengan cara baiki diri dan membangunkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan terasa istimewa. Membangunkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan sehingga dirasakan istimewanya kehidupan cara Abuya berjuang tu. Dan setelah melihat perjuangan Abuya tanpa sedar, kata Profesor Dr. Abdul Salam Haras ini, dia duduk di samping Abuya dan dengan suara yang agak berbisik, dia katakan kepada Abuya, Islam akan bermula di timur. Abuya terperanjat dan lantas bertanya, apa tandanya? Maka saya jawab, tandanya ialah Tuan datang ke sini. Abuya dengan merendah diri bertanya lagi, maksudnya orang timur datang ke Afrika memperkatakan Islam? Rumusannya, Profesor Dr. Abdul Salam Haras membenarkan bahawa Islam itu akan bangkit dari Abuya.
sayakunu fi akhir zaman yazharul Islam fi adil syar. Islam di akhir zaman akan bangun daripada sebelah timur dari Abuya, dari jamaah Abuya. Tuan-tuan tak percaya lagi? Ambil konteks Malaysia. Kita orang Malaysia ni, kalau PAS semangat nak buat negara Islam, adakah PAS akan berjaya? Adakah cara PAS tu boleh berjaya? Tuan-tuan sendiri boleh fikirkan. Adakah cara UMNO tu boleh berjaya? Boleh membangunkan Islam sebagai satu cara hidup, sebagai satu kekuatan di akhir zaman ini? Cari jemaah yang ada. Jemaah tabligh dengan caranya yang tersendiri. Tidak nampak role model. Tapi Abuya, jemaah Abuya ada contoh, ada role model, ada sistem, ada wang. Semua sudut baru, tajdid. Semua sudut tajdid. Itulah yang sebenar-benar yang dinamakan sebagai mujaddid, membawa pembaharuan. Tapi kita tak nampak. Kenapa ramai, majoriti berjuta-juta orang Malaysia tak nampak? Sebab hidayah. Hidayah tu mahal. Bukan semua orang dapat. Dan bukan kita yang bagi hidayah, manusia yang bagi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah yang bagi hidayah. Jadi tuan-tuan, belum terlambat lagi untuk kita mengkoreksi diri, untuk bertaubat insya-Allah. Saya cabar tuan-tuan. Tuan-tuan carilah buku kitab karangan Abuya atau buku karangan Abuya berkaitan dengan sajak. Sajak tasawuf, sajak berkaitan dengan tauhid. Cari kata-kata yang salah, cari. Melainkan kalau tuan-tuan dapat hidayah, tuan-tuan akan lihat, wow, dahsyat. Hebat, subhanallah, masya-Allah, Allahu akbar. Hebat Abuya penulisannya. Hebat ilham yang dianugerahkan, yang diberi oleh Allah SWT. Ada kita buat kajian. Tuan-tuan pun tak boleh buat buku yang semacam Abuya. Sungguh. Tengoklah sajak dia. Pernah ke kaji? Pergi Sungai Penchala dulu. Jumpa orang-orang Abuya bertanya, merendah diri. Ini kita mendabik dada. Rasa macam kita ni dah hebat sangat, dah betul sangat. Tanpa mengetahui letak duduk perkara yang sebenar. Dalam siri yang kelima ini, saya ingin bertanya soalan kepada tuan-puan. Moga-moga tuan-tuan dapat menjawabnya dengan ikhlas insya-Allah. Yang pertama, adakah perjuangan Abuya yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad berjaya dalam menegakkan syariat? Lihatlah jamaahnya sekarang ini. Walaupun saya tak duduk di dalamnya, tuan-tuan boleh melihat sendiri. Adakah peribadinya atau akhlaknya, siapa yang mengenali yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad, macam mana akhlaknya, peribadinya? Membantu orang yang bukan Islam. Bila dia bekerja, mengajar, ayahnya kata apa? Jangan ambil gaji. Ayahnya melarang Abuya ni jangan ambil gaji. Sampai macam tu. Kalau pergi pasar, beli ikan contohnya, Abuya beli ikan contohnya, ada orang sebelahnya, Abuya yang bayarkan. Kalau makan di restoran, Abuya akan belanja satu. Restoran itu semua Abuya akan bayarkan. Tu hati dia, peribadinya, akhlaknya. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Kita cepat benar menuduh bukan-bukan terhadap Abuya ini. Subhanallah. Tak terasa bersalah ke? Tak terasa berdosa sangat ke terhadapnya? Soalan seterusnya, adakah musuh dapat merosakkannya? Merosakkannya dalam arti kata yang sebenarnya. Sampai stop perjuangannya? Tidak. Matikah perjuangan itu? Mati ke perjuangannya? Tak. Ujian dan cabaran yang dihadapi oleh Abuya daripada dulu sampai sekarang, sejak tahun 1968 sampai sekarang, hebat ke tak hebat? Dahsyat ke tak dahsyat? Dia dapat melepasi ke tidak? Dapat. Kata Nabi SAW, asyadun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal atau kama qala. Orang yang paling teruk, paling teruk diuji Nabi. Kemudian wali-wali mengikut kepada kadar keimanannya.
Dan jamaah Abuya termasuk dirinya menghadapi ujian dan cabaran yang luar biasa. Tapi lulus sebenarnya. Mindanya, buah fikirannya luar biasa. Luar biasa. Boleh menyelesaikan masalah. Tauhidnya kalau kita amat-amati. Bagaimana dia menyelesaikan masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah negara, berdakwah dalam dan luar negara, nasyid filmnya. Itu Islam. Kita tak nampak. Kita tak nampak. Kita nampak kesesatan. Orang di luar, profesor, cerdik pandai, agamawan, memuji Ustaz Asyari Muhammad. Kita menghinanya. Sampai sekarang tak percaya. Subhanallah. Tunggulah masanya tuan-tuan. Dunia ni belum kiamat lagi. Memanglah jamaah sufi banyak di Malaysia, jamaah zikir banyak di Malaysia, jamaah selawat banyak di Malaysia. Tetapi jamaah kebenaran di akhir zaman mesti ada kaitan dengan Imamul Mahdi. Abuya sendiri mengamalkan tarikat wirid aurat Muhammadiyah yang ada mengena dengan Imamul Mahdi. Yang lain, jemaah yang lain sekarang ni di Malaysia, yang selawat, yang zikir, bukan salah, betul, tapi ada kaitan tak dengan Imam Mahdi? Tak ada tuan-tuan. Abuya ada. Kemudian pemimpin tarikat selawat, zikir yang ada di Malaysia ini, khususnya, khasnya, adakah bertaraf mujaddid? Tidak. Habis-habis kuat tuan guru pondok, guru pondok, ulama, begitu je. Abuya mujaddid. Sebelum dekati diri Abuya tu, tengok sahajalah jamaahnya. Semuanya baru. Dia tak masuk sistem politik yang ada sekarang ni. Nabi pun begitu sebenarnya. Nabi ada masuk ke sistem politik? Mana ada. Nabi tak masuk sebenarnya sistem politik ni. Tapi Nabi dakwah dan tarbiyah, akhirnya mendapat kuasa politik. Dengar molek-molek sekali lagi. Nabi tak masuk politik. Nabi usahakan dakwah dan tarbiyah. Akhirnya dia dapat kuasai Madinah dan dapat menguasai politik. Dapat kuasa negara, maknanya dapat kuasa politik. Hebat tak Nabi? Macam tu cara yang Abuya buat. Kita tawan kerusi, Abuya tawan hati. Sebab tu ramai orang masuk Islam. Pengikutnya bernasyid, ramai orang masuk Islam. Kita kata apa dah nasyid-nasyid dah. Ada drama-drama pula. Sebab orang nak hiburan ni ada macam-macam cara. Kita jadi pejuang yang jumud, yang beku. Tapi Abuya global, itulah mujaddid. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita ada masa lagi untuk mengkaji, menilai perjuangan Abuya. Ada masa lagi untuk kita bersoal jawab, berbincang, muzakarah. Ada masa lagi. Dan persoalan sama ada Abuya itu benar-benar mati meninggal dunia ataupun ghaib, itu insya-Allah, itu soalan cepu mas. Saya akan jawab dengan penuh bukti ya. Itu kalau nak buat kuliah 2 jam pun tak habis. Cuma saya bagi tahu bila seseorang itu declare bahawa dia adalah Fatah Tamimi, dialah Fatah Tamimi atau putera Bani Tamim, maka memanglah putera Bani Tamim atau Fatah At-Tamimi dijanjikan untuk bertemu dengan Imamul Mahdi untuk menyerah kuasa. Oleh kerana tuan-puan tidak percaya, tidak yakin, bahkan pandang remeh dengan kata-kata tazkirah ucapan saya ini, tuan-tuan carilah Fatah Tamimi yang sebenar. Adakah Taliban itu? Fatah Tamimi ketuanya, ada ke mereka menggunakan gelaran Fatah Tamimi ke Syuaib bin Saleh ke Al-Mansur? Atau ada di negara Arab Fatah Tamimi itu mana dia? Ciri-ciri dia mesti juga mujaddid, bukan sekadar daripada Bani Tamim. Tapi cirinya jamaahnya, sistemnya mana? Mujaddidkah dia? Begitu caranya nak menilai. Dan saya berkali-kali menyatakan jangan terkejut bila kebenaran itu muncul nanti insya-Allah. Sebelum mengakhiri kuliah saya ini, maka saya suka lagi menyebut narai guru-guru Abuya yang berbahagia mulia, Abuya Asyari Muhammad.
Kedua belah ibu dan ayahnya orang yang kuat ibadah. Kedua belah pihak ibu ke pihak ayah, dua-dua ni maknanya datuk neneknya kuat ibadah. Disiplin Islam berjalan dalam rumahnya, rumah tangga. Moyangnya di sebelah bapa dan ibu. Ibu datuknya adalah wali Allah. Subhanallah. Kiai Syahid, suami makcikku, kata Abuya, pernah duduk bersama dengannya sekitar 2 atau 3 tahun. Seorang yang warak, bahkan khalifah kepada jamaah aurat Muhammadiyah, tarikat Imamul Mahdi. Ibadahnya kuat, sentiasa menghidupkan malam dengan beribadah. Salah seorang ulama yang terkenal di daerah Rembau, Negeri Sembilan. Ni ciri-ciri Tok Guru. Kita Tok Guru setakat alimnya. Lebih dahsyat daripada alim, warak lah. Warak ni makna beramal dengan ilmunya. Tuanku Negeri Sembilan di waktu itu menghormatinya. Lebay Ibrahim pula memeliharanya lebih kurang 5 ke 6 tahun. Orangnya beragama. Imam di kampung Pilin. Guru kepada penduduk kampung. Orangnya warak zuhud. Nampak orang tok-tok guru dia yang jaga dia, yang bela dia. Datuk neneknya wali, orang yang warak ibadah. Mana orang yang bagus-bagus? Tuan-tuan kata Kak Abuya ni macam-macam. Lain kali siasat dulu, perhabis dulu siasat. Salah seorang gurunya yang payah dia nak lupakan adalah Syekh Mahmud Bukhari. Sungguh kuat agamanya. Orangnya hafaz Al-Quran, hafiz. Hafaz 10,000 hadis. Ilmunya banyak, warak orangnya. Akhlaknya sungguh mulia. Kita bagi 10 hadis, jangan tengok laptop, jangan tengok kitab, jangan tengok telefon. Ceritakan perawi ni. Sekian perawi, bila tarikh lahirnya. Macam mana dia boleh bertemu dengan perawi yang lain ini? Macam mana sejarahnya? Baca hadis, kita teraburkan perawi-perawinya, susun balik. Boleh? Boleh ulama hadis atau ustaz hadis di Malaysia buat? Boleh jawab soalan macam tu? Syekh Mahmud Bukhari ini kuat ibadah. Sangat mengambil perhatian terhadap Abuya, Ustaz Asy'ari Muhammad. Terhadap ilmunya, terhadap ibadah Abuya. Dia sangat mengambil berat. Dan Abuya juga ada ayah angkat yang bernama Kiai Jalal, Imam Kampung Batu 20 Sungai Nibung, Pasir Panjang, Tanjung Karang. Abid orangnya. Seorang kuat beribadah, warak dan berakhlak. Ada lagi Wak Karim, Siak Parit 12, Sungai Nibung, Tanjung Karang. Orangnya agak beragama. Hukum hakam Islam sangat dijaga. Nampak? Yang lebih menonjol tu waraknya, alimnya. Bukan semata-mata macam ukuran kita ni. PhD, Master, PhD. Ini ukuran yang pertama-tama lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia yang bertakwa. Takwa tu nombor 1. Abuya dulu berkawan dengan Tuan Haji Ibrahim, ayah kepada Ansarullah, timbalan pengarah Jawi di Labuan. Jadi guru-guru Abuya ni jangan kita peleceh, hebat. Akhirnya Abuya membesar, belajar. Tengah malam pun pergi belajar lagi, tuition lagi, ilmu agama. Subhanallah, beramal. Yang penting tu beramal, pentingnya beramal. Jadi Abuya beramal sehingga akhirnya subhanallah, dinaikkan darjatnya. Masalahnya kita tak percaya itu je. Masalahnya kita belum mendapat hidayah yang sempurna. Masalahnya kita belum mengenali Abuya. Jadi banyak dah di internet, tuan-puan boleh Google, boleh tahu siapa Abuya. Malaysia ni dah keadaannya dah azab, dah macam-macam dah. Carilah pemimpin pilihan, pemimpin alternatif. Ada lagi yang masih mengharap pada PAS, biarkan. Tuan-tuan tengok pilihan raya ni, berapa ramai orang nak pergi mengundi. Semua orang sudah merindui, mendambakan pemimpin yang bertakwa, berkarisma. Apa kata timbalan yang di Pertuan Agong? Sebenarnya Malaysia mengimpikan sekarang ni pemimpin yang ikhlas, yang jujur. InsyaAllah.
Jadi Abuya akan muncul. Itu tidak mustahil dan itu bukan ajaran sesat. Orang yang mengatakan itu kesesatan atau ajaran sesat, dia ini bukan aliran ahli sunnah wal jamaah. Satu, dia tak faham tauhid. Dia tak yakin kuasa Allah. Dia nak menghadkan kuasa Allah. Dia tak kenal wali, dia tak tahu apa itu karamah. Sekian, ampun maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.